أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله
Ya Allah, kami bertaubat padamu ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat padamu ya Allah. Ya Allah, kami kembali kepadamu ya Allah. Kami kembali padamu ya Allah. Ya Allah, terimalah kami kembali padamu ya Allah. Ya Allah, kami menyesal atas perbuatan kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. وندمنا على ما فعلنا إلهي نستني الفردوس فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وهي Tuhan ku layak ke syurgamu namun
kandaku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba Ya Maha Belas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuha al-arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana, a'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Assalamu alayka ya Imam al-Muttaqin. Assalamu alayka ya Sayyidil Mursalin. Assalamu alayka wa ala alika tahirin. Assalamu alayka wa ala ashabika ajma'in. Assalamu alayka wa ala muslimin min hawlika. Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan untuk kita mengikuti pengajian kita pada petang yang mulia lagi rahmat dan barakah ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam dan al-husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah menyambung kembali kita dalam pengajian kitab Syarhus Sudur, yaitu kitab yang telah ditulis oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam membicarakan tentang halnya mati dan kubur. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita semalam telah menyebutkan bagaimana amalan orang yang hidup menghadiahkan kepada orang yang mati itu sampai, maupun daripada doa-doanya, maupun beristighfarnya, maupun daripada baca-bacaannya, maupun daripada amal-amal yang dilakukan seperti membangunkan masjid, membangunkan madrasah, membuatkan perigi untuk orang-orang minum air, dan begitulah seterusnya, mewakafkan Quran. Kita niatkan untuk saudara mara ibu ayah yang telah meninggal, maka itu semua akan sampai pada mereka. Dan kita telah menyebutkan bagaimana seorang wali Allah, Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala,
di mana beliau bila masuk dalam satu perkuburan, dia nampaknya cahaya terang benderang, Masya Allah. Dan dia kata mestilah orang-orang kubur ni semua sudah terselamat daripada azab kubur. Maka dia terdengar bunyi satu suara mengatakan mereka ini semua selamat dengan kerana hadiah daripada seorang yang sembahyang 2 rakaat. Maka apakah yang dia lakukan? Iaitu dia sembahyang sunat. Iaitu pertama lepas Fatihah dia baca kuliah. Lepas Fatihah yang kedua dia baca kulhu. Dan kemudian dia niatkan untuk hadiah pada sekalian kepada sekalian ahli kubur ini. Maka Malik bin Dinar daripada saat itu telah membuatkan amalan setiap malam Jumaat. Seperti kita malam ni pun malam Jumaat, dia sembahyang sunat 2 rakaat. Itu adalah sunat hadiah. Sunat hadiah bolehlah juga dengan Fatihah, dengan kuliah dan Fatihah dengan kulhu. Tapi yang telah kita pelajari dalam kitab fikih yang lepas, baik lagi kalau kita baca Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Hakumut Takatsur semua sekali-sekali dan Qul Huwallahu Ahad 11 kali. Dan kemudian rakaat kedua pun sama, dan kemudian kita boleh niat hadiah pada sekalian umat Islam. Masya Allah. Jadi Malik bin Dinar dia buat macam tu. Dia hadiahkan pada semua umat Islam, umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Dan dia dapat mimpi Nabi sangat gembira. Bagi dia setiap daripada umat Islam, umat yang beriman tu semua adalah menjadi pahala bagi dia. Jadi kalau ada 10 juta, 10 bilion umat Islam, pahala dia semuanya itulah. Dan Allah binakan dia mahliga dalam syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat solat sunat hadiah ni, kita hadiahkan kepada orang yang dah mati. Apakah kita nak khususkan nama mereka? Tak ada menjadi salah. Kita nak khususkan nama ibu ayah kita. Dan kalau kita nak umumkan pun boleh. Umumkan mana semualah umat Islam. Habis ustaz ibu ayah tak dapat, ibu ayah pun dapatlah. Dan demikian juga kita pun boleh kita niatkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada orang yang tertentu. Jadi kita pun dapat pahala. Oh, ustaz kita dah hadiah benda orang, kita tak dapat pahala apa-apa. Tak ada. Kita pun dapat pahala. Sebanyak mana pula orang-orang Islam tu, sebanyak itulah pahala pula bagi kita. Dan berbentuk nur lagi. Subhanallah tuan-tuan ya. Ya begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Sebelum saya meneruskannya, mari sama-sama kita baca Fatihah kepada tuan pengarang kitab Syarhus Sudur ini, iaitu Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Semoga Allah ta'ala meninggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan supaya dilimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan dikeluarkan daripada hadis Imam Tabarani daripada Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ummati ummatum marhumah. Umat aku, kata Nabi, umat aku umat yang dirahmati. Yang dirahmati. Tadkhulul quburahum bizunubiha. Mereka masuk dalam kubur mereka dengan dosa-dosa mereka. Wa takhruju min quburiha la zunuba 'alaiha. Dan bila mereka keluar daripada kubur-kubur mereka, sudah tak ada lagi dosa-dosa mereka. Kenapa? Yumahhisal 'alaiha biistighfaril mu'minina laha. Kerana dari padamkan akan dosa-dosa mereka itu dengan istighfarnya orang mukmin untuk mereka. Jadi kita bila kita berdoa kan, kita doa ya Allah ampunkanlah segala muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Jadi orang-orang yang meninggal ni semua ni, mereka yang tergolong daripada orang yang beriman, semua mendapatkan dia punya doa dia. Jadi dosa-dosa mereka ni daripada mula yang mereka masuk kubur membawa dosa-dosa yang banyak, tapi bila dalam kubur orang ini doa, orang ini doa, orang ini doa, alhamdulillah bersih dosa dia. Bila dia keluar pada kubur dah tak ada dosa dah, subhanallah. Cuma itu kalau dosa kita dengan Allah, kalau dosa kita dengan manusia, itu kita kena minta ampun dan maaf lah dengan mereka. Sebab itulah kita pun doa juga pada Allah. Kalau ada dosa kita dengan manusia tu, minta Allah pertanggungkanlah. Maksud Allah pertanggungkan tu, mana Allah bereskan on behalf daripada kita. Bagi pihak diri kita. Allah bereskan. Bereskan maknanya Allah selesaikanlah. Minta Allah Ta'ala bantu kita. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan yang telah kita pelajari dahulu.
Dan demikian juga dikeluarkan daripada Imam Bukhari dan Muslim daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang lelaki, dia pun berkata, "Ya Rasulullah, ibuku mati terkejut. Kalaulah sekira dia boleh nak mewasiat, pasti aku yakin dia akan mewasiatkan untuk bersedekah. Maka apakah bagi dia pahala kalau sekira aku sedekah untuk dia?" Jawab Nabi, "Ya." Maknanya kalau ibu kita meninggal, baik dia wasiatkan ke, dia tak wasiatkan ke, kalau kita bersedekah, niatkan untuk ibu, atau niat untuk ayah, atau niat untuk sesiapa, pahala itu sampai kepada orang yang kita niatkan. Dan diriwayatkan daripada Imam Bukhari lagi daripada Ibnu Abbas bahawa Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia sewaktu saat ini tak ada dalam negeri. Mungkin dia keluar berjihad atau keluar berniaga. Maka setelah dia dapat berita ibu dia meninggal, dia pernah balik ke Madinah, dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ibu aku ni meninggal dunia waktu aku tak ada dalam negeri. Maka apakah bermanfaat untuk ibuku kalau aku sedekahkan bagi pihak dia?" Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab. Maka kata Sa'ad bin Ubadah, "Aku menjadikan kau saksi ya Rasulullah. Aku sedekahkan kebun aku, kebun kurma dia, untuk menjadi sedekah bagi pihak ibu dia." Masya Allah. Ni anak yang soleh ni tuan-tuan ya. Tak mudah nak dapat anak soleh ni. Tapi kalau kita didik dengan baik dalam masa kita hidup, insya-Allah kita dah mati, dia akan buat sesuatu untuk kita. Bangunkan masjid ke, madrasah ke, walaupun tak sepenuhnya, tapi sebahagian tu dia akan buatkan untuk madrasah dan masjid. Jadi Alhamdulillah kita ni Allah Ta'ala jadikan dalam kalangan umat Islam ada yang senang, ada yang susah. Sebenarnya yang susah ni pun adalah baik untuk kita. Kenapa? Dengan ada orang yang susah tu kita dapat bersedekah, dapat pahala sedekah. Dengan ada pula orang yang usaha nak bangunkan masjid, nak bangunkan madrasah, nak bangunkan tahfiz Quran, nak bangunkan rumah anak yatim, kita pun bersedekah, dapat pahala kita. Jadi mereka susah tu sebenarnya adalah rahmat untuk kita juga. Untuk mereka dapat pahala kesabaran. Untuk kita dapat pahala untuk kita bersedekah. Subhanallah tuan-tuan ya. Jadi bila kita bersedekah pada orang ni tuan-tuan, sebenarnya kita terima kasih pada orang miskin tu. Ustaz, orang miskin tu cakap terima kasih pada kita. Ya, kalau dia tak terima sedekah kita nak sedekah kat mana? Nak dapat pahala sedekah tak dapat dah. Tapi dengan kerana dia terima sedekah kita ucap terima kasih lah awak sudi terima sedekah kita. Bukan kita rasa megah. Oh, aku sedekah sana. Bukan. Tapi kita syukurlah kerana ada juga orang fakir miskin yang bersedia untuk menerima sedekah kita. Daripada Imam Ahmad dan juga beberapa ulama hadis mengeluarkan pada Sa'ad bin Ubadah, di mana dia berkata, "Ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Apakah bermanfaat? Apakah sedekah yang paling afdal untuk ibuku?" Jadi ditanya pula ni riwayat lain pula. Nabi kata, "Al-afdal al-ma'", iaitu air. Maka dia pun, Sa'ad bin Ubadah pun, dia upahlah orang untuk korekkan perigi dan dijadikan dia, ini untuk ibuku. Ni tuan-tuan dan puan-puan ya, antara tuan-tuan dan puan-puan yang sudah sampaikan derma infak untuk hari Asyura yang lepas ya. Tuan-tuan dan puan-puan pun dapat lihat, ada antara kami hantarkan ke negeri Kemboja, yang di mana mereka ada buat pam air ya, untuk orang-orang nak mandi dan orang yang perlukan air. Dan ada orang fakir miskin. Tuan-tuan boleh tengok dalam FB yang saya telah sertakan dalam FB saya. Alhamdulillah, ini pun tuan-tuan niatlah untuk ibu ayah keluarga yang dah meninggal tu. Mudah-mudahan dapat jadi satu amal jariah untuk mereka. Dan daripada Imam Tabarani menceritakan pada Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu memadamkan kepanasan kubur kepada ahli kubur itu. Jadi kalau kita sedekah, kita niatlah untuk ibu ayah kita, keluarga kita yang meninggal, siapa-siapa pun, walaupun bukan daripada keluarga kita, kawan kita, sahabat karib kita sebagainya, maka dia sebagai meredakan kepanasan kuburnya. Masya Allah, bagus sekali sedekah. Sebab itulah Allah Ta'ala mengatakan, orang yang nak meninggal ni, mereka mengatakan, "Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salin." Wahai Tuhan, kalau kau lambatkan sikit lagi ajal aku nak bersedekah, aku nak jadi orang yang baik. Tapi tak adalah, Allah tidak akan lambatkan. Masa hidup senang-senang, sihat-sihat, kau tak ingat nak sedekah. Dah nak mati, dah datang malaikat maut, baru kau ingat nak sedekah. Nampak tuan-tuan?
Pasal apa? Pasal waktu dia hidup, dia ingat ni nak pakai duit ni, untuk pakai duit ni, nak pakai duit ni. Maaflah ya. Tapi bila dia nak mati, kalau sekali tak sedekah pun, dia tak boleh buat apa-apa duit tu. Memang dia akan mati dah. Jadi, duit aku banyak lagi ni. Nak sedekah. Dah, masa itu pun sedekah pun dah tak ada guna lagi. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan, iaitu bersedekah ataupun berwasiat waktu saat nak meninggal tak boleh ditunaikan. Kenapa? Kerana memang dia sudah nak mati dah. Maka itu sudah menjadi hak waris yang akan menantikan dia punya keluarga yang nak meninggal tu. Allah. Sebab tu sebaik-baik sedekah tu Nabi kata sedekah dalam waktu sihat. Waktu sihat kenapa? Kerana waktu sihat ni macam-macam kita fikir. Nanti nak jalan sana, nak jalan sini, nanti nak pergi tamasya sana, nak pergi holiday sana, nanti kita fikir lagi nak buka bisnes tu, bisnes ni. Ini Masya Allah ya, fikiran jalan terus. Tapi bila nak mati, dah tahu dah nak mati, tak lewat apa-apa nak sedekah. Masa tu tak guna lagi. Mailah tuan-tuan dan puan-puan ya, tapi kita gunakanlah manfaat sekarang. Allah Ta'ala bagi kita sehat. Tapi bukanlah kita nak sedekah sampai kita gigit jari kan. Kita sedekah sekadar-kadarnya yang kita rasa kita mampu melakukannya dengan tanpa menyusahkan diri kita dan keluarga kita pula ya. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada hadis Buraidah, seorang sahabat, bahawa seorang perempuan berkata, "Ya Rasulullah, in kana ala ummi saumin, kalaulah atas ibu aku ni ada hutang puasa, 2 bulan dia hutang puasa, apakah tertunai puasa itu kalau aku puasakan untuk dia?" Nabi jawab, ya. Jadi kalau ibu kita ada hutang puasa, kita waris, kita puasa untuk dia, qadakan puasa dia, maka tertunailah ya. Dan demikian juga ibu aku itu ada dia tak kerjakan haji lagi, belum sempat buat haji dan meninggal, apakah tertunai hajinya kalau aku hajikan untuk dia? Nabi kata ya. Jadi sebab tu di sini alim-alim ulama telah mengatakan bahawa harta peninggalan si mati tak boleh dibagikan pada waris dahulu, nanti dulu, sebelum ditunaikan hak Allah dan hak manusia. Hak Allah tu apa dia? Zakat dia kalau harta dia belum keluar zakat, dan hajikan dia kalau sekiranya dia belum lagi naik haji, dan bayarkan fidyah puasa dia kalau puasa dia belum diqadakan. Puasa ni tuan-tuan, dia kalau sekiranya seorang tu meninggal dan dia tak puasa kerana sakit ke tak apa pun lah ya, maka ada 2 cara untuk tunaikan puasa dia. Imma pertama kita bayarkan fidyah. Fidyah tu 1 hari puasa 1 cupak. Ya, kalau 30 hari 30 cupak lah. Kalau sekiranya tidak, waris dia yang anak-anak dia yang dapat harta daripada ibu ayah dia, mereka lah puasakan, niat qadakan untuk ibu dia. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sebutkan, man mata wa alisyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan masih ada tanggung puasa, maka hendaklah diqadakan puasa dia oleh warisnya. Tapi ini ada 2 pilihan, waris buat ataupun dibayarkan fidyah ya. Kalau tak ada siapa-siapa anak-anak yang nak buatkan untuk mak ayah yang meninggal hutang puasa tu, maka bolehlah dibayarkan dengan fidyah. Setiap 1 hari puasa tu dibayarkan dengan satu cupak. 1 cupak tu tak sampai 1 kilogram lah ya. Lebih kurang 3/4 kilogram. Jadi kalau kita bayarkan 1 cupak tu kira 1 kilogram beras, itu dah lebih pada cukup dah tu ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i juga dalam mazhab keempat mazhab semua ulama bersetuju untuk kalau kita nak sedekahkan kepada si mayat tu, maupun kita sedekahkan untuk kita bagi fakir miskin, untuk kita bangunkan masjid, untuk bangunkan madrasah, tempat tahfiz semua anak yatim, dan kita niatkanlah untuk orang-orang yang telah meninggal itu, maka itu adalah satu amalan yang baik ya. Dan demikianlah juga kita membaca Quran. Apakah membaca Quran ini sampai kepada si mati? Dalam kebanyakan alim-alim ulama kita setuju ya, tidaklah setuju bahawa seperti mana kita sedekah, kita buat khairat, macam itu juga kalau kita baca Quran, sedekah pada si mati itu sampai. Walaupun demikian, ada juga pendapat ulama yang kata tak sampai. Ya, di antaranya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Syekh Izzuddin Abdul Salam ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia mengatakan tak sampai, tapi selepas dia meninggal, ada orang soleh bermimpikan dia, wahai Syekh Izzuddin,
Engkau pernah mengatakan bahawa orang yang mati itu tidak akan dapat pahala daripada orang yang sedekahkan bacaan-bacaan Quran. Bagaimana sekarang kau mendapatkannya? Maka jawabnya Syekh Izzuddin Abdul Salam, dalam mimpi inilah. Memang benarlah masa aku hidup dulu aku pernah katakan demikian. Tapi sebenarnya aku tersilap. Rupa-rupanya Allah Ta'ala sangat maha pemurah. Ya, siapa-siapa daripada orang-orang beriman hadiahkan bacaan-bacaan ayat suci kepada si mati sampai kepada si mati. Itulah dia pegangan ulama-ulama kita. Jadi kesimpulannya semua ulama, empat mazhab ni, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, secara praktikal amalannya bahawa sampailah pahala bacaan-bacaan ayat suci ataupun bacaan tahlil la ilaha illallah ataupun baca istighfar yang dihadiahkan daripada orang yang hidup kepada yang si mati. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Tadi kita dah dengar bagaimana pahala-pahala itu sampai dan menjadi kegembiraan kepada orang-orang yang mati itu ya. Kenapa? Seperti orang kata orang datang bawa hadiah kepada dia, maka dia gembira. Macam itulah orang yang dah mati itu gembira dengan hadiah yang diberikan oleh orang-orang yang hidup ya. Ya, begitulah dalam sepotong riwayat lagi daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iza tasaddaqa ahadukum bisadaqah tatawuan falaj'alha an abawai." Apabila seseorang kamu bersedekah sunat, niatkanlah untuk kepada ibu bapaknya. Tuan-tuan dan puan-puan ya, kita bila sedekah ni, kita pun nak pahala ustaz, habis takkan kita nak sedekah mak bapak, habis kita pun tak ada pahala ke nanti? Ini jawapan dia. Fayakuna lahumma ajruha wa la yanqusu min ajrihi syai'an. Maka pahala tu kerana kita niat untuk mak bapak, dapatlah pahala tu untuk mak bapak, dan si anak yang sedekah tu pun tak kurang pahala sedikit pun. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kiri kanan kita dapat. Jadi kita sedekah $1,000 untuk orang miskin, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk bangunkan madrasah, untuk bangunkan kelas tahfiz. Niat untuk mak bapak aku, ya Allah, ni aku sedekah, ya Allah, aku buatkan wakaf ni, ya Allah, atas nama ibu ayahku, ya Allah, terimalah. Habis kita ustaz, kita pun akan dapat pahala yang sama seperti mana yang diberikan untuk mak bapak kita. Jangan susah hati tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ingatlah ya, setiap kali kita nak sedekah, ingat mak bapak aku, ya Allah, untuk mak bapak aku, ya Allah. InsyaAllah kita dapat. Kalau ada isteri kita dah meninggal, suami kita dah meninggal, abang kita dah meninggal, tak apa kita niatkan. Ustaz, boleh banyak-banyak? Boleh berapa banyak pun. Ya Allah, ini sedekah aku begini untuk bangun ke madrasah. Aku niatkan untuk ibu aku, untuk ayah aku, untuk abang aku yang telah meninggal dunia, siapa namanya, untuk isteri aku yang dah meninggal dunia, siapa namanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala kepada mereka. Dan kita pun dapat pahala sama. Kalau kita lagi berniat baik lagi, ya Allah, ini aku sedekah ni, pahala kau sampaikanlah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Masya Allah, semua orang tu dapat. Ustaz, kalau itu sedekah tu kena potong-potong sikit pahala. Allah Maha Kaya tuan-tuan. Allah nak bagi setiap seorang dengan sepenuhnya satu pahala sedekah tu. Allah mampu, lebih dari itu Allah mampu. Wallahu ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Perbendaharaan Allah, kekayaan Allah. Bukan macam kita ada terhad, ada berapa keluar, berapa kurang, tak ada. Allah Ta'ala mengatakan bahawa kalaulah aku berikan pada kamu, setiap kamu apa kamu minta, wahai jin dan manusia, daripada awal manusia sampai akhir manusia, tidak akan kurang sedikit pun daripada perbendaharaanku, melainkan seperti jarum yang dimasukkan dalam laut, kemudian ditarik, berapa banyak air yang terlekat dalam lubang jarum. Itulah yang kurang. Kurang apa? Tak ada benda pun. Masya Allah. Itulah perbendaharaan Allah, kekayaan Allah. Allah Maha Kaya tuan-tuan. Jadi yang kita lokek, kita sedekah tu, kita niat untuk ibu ayah kita, kita niatkan untuk adik-beradik kita yang telah meninggal dunia, dan kalau sekiranya kita nak bermurah hati lagi, niatkan untuk orang yang beriman. Tapi itulah yang telah saya katakan semalam, orang beriman ini orang yang jaga salat.
Sebab dalam riwayat lain hadis Nabi kata orang yang tak jaga solat 5 waktu ni, dia tak dapat bahagian daripada kebaikan umat beriman yang lain. Orang doa untuk muslim-muslimat, dia tak dapat. Orang buat kebaikan untuk muslim-muslimat, dia tak dapat. Pasal dia tak jaga perintah Allah 5 waktu solat. Jagalah tuan-tuan ya. 5 waktu solat ini penting sekali. Itu tiang agama. Nah, kita susah, kita miskin, kita sakit, tapi 5 waktu solat jangan kita tinggalkan. Dan Imam Tabarani mengatakan daripada Anas radhiyallahu, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang yang daripada keluarga itu yang mati seorang mereka, kemudian bersedekahlah ahli keluarga itu untuk yang si mati itu, melainkan akan didatangkan hadiah sedekah itu oleh Jibril alaihissalam, dibawakan di atas dulang yang bercahaya. Kemudian dirilah dia di tepi kuburnya seorang yang dah mati itu. Dia akan kata, wahai Tuhan punya kubur, sesungguhnya ini hadiah daripada keluarga engkau yang hadiahkan pada engkau. Maka masuklah cahaya itu dalam kuburnya. Maka dia pun rasa gembira dengan hadiah daripada keluarga dia. Dan jiran-jiran dia, ahli kubur yang ada kiri kanan dia, merasa sedih. Kenapa? Kerana mereka tak dapat sesuatu daripada hadiah. Nampak? Macam kita lah juga kan. Kita orang hadiah kawan sebelah, diorang dapat, aku tak dapat lah. Nampak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, jangan lupalah ya. Bila kita buat kebaikan, sedekah bagi anak yatim, bagi orang buka puasa ya, kita niatkan setiap kali. Jangan lupa tuan-tuan, mak ayah kita. Kalau kita niat lagi untuk guru kita, kalau kita niat lagi untuk adik-beradik kita, siapa pun lah kita niatkan. Dan pahala untuk kita tak kurang, sedikit pun tak kurang. Subhanallah tuan-tuan ya. Ini satu berita baiklah untuk kita. Mudah-mudahan jangan kita lokek untuk nak niat itu mereka yang telah kembali ke rahmat Allah. Ibu ayah kita ni banyak jasa pada kita tuan-tuan. Tak ada ibu ayah kita, kita pun tak ada kat dunia. Mana nak ada? Kita keluar pada perut ibu kita. Dan dengan ada ayah kita, baru ibu kita mengandung. Nah inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kita kena banyak-banyak ucapkan terima kasih pada mak. Terima kasih mak melahirkan saya mak. Ucapkan terima kasih pada ayah. Ayah, terima kasih ayah selalu kacau-kacau mak. Jadi saya pun keluar ke dunia. Apa ustaz kacau-kacau? Yelah, ayah kau tu kacau mak. Mak, jadi dapatlah kau. Maaf tuan-tuan ya. Kita cakap adik-beradik je lah tu. Jadi begitulah dalam riwayat Imam Baihaqi pula. Dikeluarkan daripada Imam Baihaqi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang menghajikan ibu ayahnya setelah wafatnya ibu ayahnya itu, dituliskan Allah bagi orang yang hajikan tu, mana anak ini yang menghajikan, kelepasan dari api neraka. Masya Allah, anak ni anak yang soleh tuan-tuan ya. Dia buatkan haji untuk mak ayah dia. Apa yang anak dia dapat? Dia dapat kelepasan dari neraka Allah. Itu satu besar nikmat. Siapa yang tak mau lepas neraka, semua kita nak lepas kepada neraka. Itulah Allah beri pada anak yang soleh ini. Dan adalah bagi yang mak bapak yang dihajikan itu, pahala haji yang sempurna, tak ada kurang sedikit pun. Dan begitulah juga tidak kurang sedikit pun untuk orang yang menghajikan mak ayah dia. Dah lepas pada neraka, dapat lagi pahala haji lagi. Ustaz, ini kita buat haji kita sendiri ke ataupun kita upah? Tak kira lah. Pokoknya menjadi sebab untuk dibuatkan haji untuk mak bapak kita. Mungkin kita nak pergi haji, kita tak ada duit pakai 10 ribu. Tapi kita boleh buat upah haji, bayarkan berapa, ada yang 2,000, ada yang lebih. Kita pun ustaz, ni saya nak buat upah haji untuk mak saya, Allah yarham, bapak saya Allah yarham, sekian-sekian. Jadi kita pun upahlah orang yang kat Mekah tu, atau pegawai-pegawai kita yang ikut pergi berangkat haji sama. Jadi mereka pun buat. Jadi anak yang upahkan ni, anak ni dapat pahala haji dan kelepasan dari neraka. Dan orang pegawai ataupun orang Mekah yang buatkan haji untuk untuk mak bapak kita, dia pun dapat pahala haji. Dan mak bapak kita pun dapat pahala haji juga. Masya Allah. Dalam riwayat lain pula mengatakan, dan orang yang keluarkan duit untuk nak supaya sampaikan dari upah tu pun dapat pahala haji juga. Kenapa ustaz macam ni banyak? Sebab Nabi dah sebut, man dalla ala khair falahu ajru kafa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, bagi dia pahala seperti orang yang membuatnya.
Kita tak buat haji tapi kita upah orang. Mak, tolonglah buatkan untuk mak saya upah, kita keluarkan duit. Kita tak cukup duit, abang pula datang, adik pula datang, kakak pula datang, ambillah, buatkan untuk mak kita haji. Alhamdulillah, semua berkongsi satu haji, tapi setiap orang mendapat haji yang tersendiri. Masya Allah tuan-tuan. Itu kemurahan Allah. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Kaya tuan-tuan. Allah tidak ada sedikit pun kerugian. Walau satu dunia Allah bagi haji pun, pahala haji Allah tetap Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allahu Akbar. Dan diriwayatkan pada Abu Abdullah Al-Thaqafi daripada Zaid bin Arqam, daripada Nabi SAW mengatakan, siapa yang naikkan haji untuk ibu bapanya, walam yahujja, yang di mana mak bapak yang belum lagi naik haji, maka itu sudah memadai, sudah mencukupilah, makna sah. Wa busyirat arwahuhuma, dan diberikan berita gembira kepada arwah atau roh kepada ibu bapa itu, fi sama, di langit, wa kataballahu birran, dan Allah Ta'ala tuliskan anak ini sebagai anak yang saleh, anak yang berbakti kepada ibu ayah. Nampak tuan-tuan? Ya, kalau adalah mak bapak kita tak sempat lagi nak buat haji, habis ustaz, ini tu kalau haji wajib, kalau haji sunat boleh? Boleh. Haji sunat macam kita sedekah sunat lah. Kalau nak buat haji sunat pun boleh. Kalau kita nak sedekah nak buat sekarang pun marasa kalau diberi pilihan, nak buat haji sunat ke ataupun nak berikan sedekah untuk marasa, yang kalau diberi pilihan, kita buatkanlah amal-amal jariah. Amal jariah tu apa? Amalan yang berkekalan, ya. Berkekalan tu macam mana? Bangunkan masjid, madrasah, rumah anak yatim. Sebab selagi bangunan itu ada, masjid tu ada, madrasah tu ada, selagi itulah mengalir terus pahalanya kepada orang yang kita niatkan dalam kubur. Masya Allah. Itu lebih baiklah. Tapi kalau kita nak buatkan haji sunat, tak ada salah. Nak buatkan umrah sunat untuk arwah mak ayah kita, boleh. Dan kalau lagi kalau mereka belum lagi buat haji atau umrah, ya. Sebab itu adalah merupakan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji ke Baitullah. Dan dalam kitab hadis Al-Awsat daripada Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, siapa yang naik haji untuk si mayat, maka bagi haji itu untuk dia pahala orang yang naikkan haji, pahala yang seperti itu juga. Maknanya si mayat pun dapat, yang buatkan haji pun dapat. Jadi macam kita yang pegawai-pegawai haji ataupun pelajar-pelajar Mekah, biasalah saya pun selalu terima upah haji ni daripada orang ramai. Tiap-tiap tahun adalah, ya, beberapa jumlahnya. Nah, kemudian kita bagi pada pegawai-pegawai kita yang bantu ni. Jadi mereka pun pergi haji. Dan begitu juga pelajar-pelajar kat Mekah, ya. Ada yang datang pada Mesir pun kita pun bagi. Jadi mereka pun, kita dapat pahala membantu mereka sebagai pelajar. Dan mereka pun dapat tunaikan haji, dapat memberikan pahala untuk ibu ayah kita. Dan mereka pun dapat juga pahala. Dan bagi keluarga yang membayar upah haji itu pun, mereka pun dapat pahala haji. Masya Allah. Tak ada kekurangannya. Dan daripada hadis Imam Muslim juga, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, tentang pahala orang yang memberi upah haji dan juga amalan yang lain. Macam tu jugalah kalau kita beri upah untuk orang bacakan Quran. Ya, ustaz, orang bacakan Quran kita beri upah boleh ke? Jawapannya sini, kita memberi upah tu bukan pasal bacaan dia. Bacaan tu lillahi ta'ala. Tapi beri upah dia kerana penat dia, tenaga dia, masa dia. Macam juga imam jadi semayang imam kat masjid. Imam kat masjid ni semayang kerana Allah. Dia tak boleh semayang kerana gaji. Dia semayang kerana Allah. Tapi kita bagi dia gaji. Kita bagi dia gaji pasal dia, masa dia, kenderaan dia nak datang. Itu semualah yang diambil kira. Kalau kita kata, okey, siapa nak jadi imam semua mesti ikhlas, saya tak ada gaji. Macam mana ustaz? Orang sekarang hidup semua nak bayar. Pak Imam pun nak makan nasi juga. Takkan Pak Imam makan pahala. Ya, kita pun ada anak isteri, ada rumah, ada tanggungjawab. Nampak tuan-tuan. Jadi kita beri mereka tu bukan ibadatnya, tapi kerana masa dan penat lelah mereka. Jadi kalau kita berikan upah kepada pelajar-pelajar tahfiz, mereka bacakan Quran untuk ibu ayah kita, ustaz boleh ke? Jawapan itulah yang saya sebutkan tadi. Maka pahala kepada kita yang memberi upah, dan juga pahala kepada ibu bapa yang telah kita niatkan untuk mereka dibacakan ayat-ayat suci itu. Ya, begitulah di tuan-tuan dan puan-puan. Dan di dalam riwayat yang lain pula,
Wa in khatamul Quran ala qabri kana afdal, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Kalau kita pergi ke kubur, kita bacakan Quran. Kalau dapat khatam Quran, lagi bagus lagi. Masya Allah, Ustaz nak khatam Quran ni 30 juz. Mungkin anaknya ramai, 10 orang, satu orang ambil 3 juz, duduk dalam 2 jam, selesailah. Ataupun ada juga zaman dulu mereka bergila-gila ganti. Disebutkan daripada kitab Al-Khalal dalam Jami' Sya'bi, mengatakan orang-orang Ansar itu orang ahli Madinah. Apabila mati seseorang daripada mereka, ikhtalafu ila qabri yaqra'una lahul Quran. Bergilir-gilir mereka dari pergi ke kubur untuk membacakan Quran untuk si mati itu. Maknanya siang hari Ahmad pergi, Ali pergi, kemudian lepas tu waktu duha pula, Fatimah pergi, Zainab pula pergi, kemudian waktu zuhur, bergilir-gilir bertukar-tukar. Masya Allah. Orang zaman dulu tuan-tuan ya, alangkah beruntung kalaulah ada anak buat macam tu. Tapi manalah zaman sekarang anak-anak nak buat macam tu ya. Kalau lebih-lebih pun dia duduk sekejap lah, lepas tu baliklah. Kalau dia balik, dia ingat lagi dia baca Quran untuk mak bapaknya yang dah meninggal, sembahyang sunnah hadiah. Tapi kalau tidak, dia ketawa-ketawa dah habis dah. Dah penat letih lah. Maaf tuan-tuan ya. Tapi mudah-mudahan kita doa, ya Allah, jadikanlah anak-anak cucu kami orang-orang yang mendoakan kami dan membuat amal-amal soleh setelah mati kami, ya Allah. Bantulah kami, jadikan anak cucu kami orang-orang yang baik-baik, ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Kita kena pesanlah anak-anak kita. Sebab anak-anak ni manusia tuan-tuan, kadang dia pun lupa. Lagi-lagi kita tak pesan. Tapi kalau kita pesan, abang pun ingatkan, korang lupa tak? Bapak dah pesan kan? Mak dah pesan kan? Kalau mak ke bapak mati, kita jangan kena ketawa ni. Kita baca Quran, baca zikir, baca Yasin. Ini malam ni pun malam-malam Jumaat. Mari kita baca Yasin. Allah, Masya Allah, untunglah kalau ada anak-anak macam tu. Tuan-tuan kena niat, kena ingatkan anak-anak tu. Korang ingat kalau mak mati, kalau bapak mati, korang jangan suka-suka saja bacakan Quran untuk mak ayah. Kalau dapat khatamkan lagi bagus. Kita ada 5 adik-beradik, satu orang ambil 5 juz, ataupun 6 juz, habis khatam Quran. Kita buatlah sebulan sekali khatam. Bukan tak boleh, boleh tuan-tuan, nak seri budaya. Tapi kena ada kesungguhan lah, kena paksa. Kalau kita tak paksa diri kita ikut nanti ikut perasaan, tak jadi, dia tak jadi. Dia kena ada usaha kesungguhan. Kena ada bangun. Dah bangun waktu tahajud ni, bangun. Kena ada kesungguhan. Untuk buat sesuatu, kena ada kesungguhan. Allahu Akbar. Dikeluarkan Abul Qasim daripada bin Ali Az-Zanjani dari dalam kitabnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang masuk dalam perkarangan perkuburan kemudian baca surah Fatihah, naqul Allahu ahad dan alhaakumut takatsur, kemudian dia hadiahkan kepada bacaan itu kepada orang-orang ahli kubur, maka semua orang ahli kubur tu besok mereka pula akan memberi syafaat kepada orang yang menghadiahkan mereka itu. Masya Allah. Kalau dalam perkarangan perkuburan tu ada 10,000 orang. 10,000 orang tu akan menjadi pensyafaat untuk dia di dalam Yaumul Mahsyar pula. Ya Allah, ramai. Itulah dia baiknya. Kita tak tahu dalam karangan ahli kubur tu mungkin ada wali Allah. Mungkin ada orang salihin. Orang yang taat pada Allah, kekasih Allah. Kita tak tahu. Kita jangan pandang semua ni ada dosa. Belum tahu. Kita sini pun belum tahu lagi. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan dikeluarkan oleh Qadi Abu Bakar bin Abdul Baqi Al-Ansari daripada guru-gurunya. Dan daripada Salma bin Ubaid katanya, iaitu berkata daripada Hamad Al-Makki, orang Mekah ni. Aku keluar satu malam di perkuburan Mekah. Maka aku pun letakkan kepala aku di tepi satu kubur, aku tidur. Maka aku melihat orang-orang ahli kubur sekarang sedang duduk berhalaqah. Halaqah tu mana berkumpulan. Orang ahli kubur ni. Mana orang yang dah mati ni. Aku nampak dalam tidurku. Maka aku berkata, dah kiamat ke? Mereka kata, belum kiamat. Tetapi ada seorang lelaki yang datang dan membacakan Qul Huwallahu Ahad, dah hadiah pada kami. Jadi kami sedang bagi-bagikan pahala dia. Masya Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita pergi ke perkuburan, kita jangan lukik lah ya. Baca seberapa banyak boleh baca. Qul Huwallahu Ahad ke, Alhaakumut Takatsur ke ya. Ayatul Kursi yang telah kita belajar dulu dalam kitab fikih. Baca Fatihah, baca Ayatul Kursi, Alhaakumut Takatsur semua sekali-sekali dan Qul Huwallahu Ahad 11 kali. Niatkan hadiah kepada sekalian ahli kubur tu. InsyaAllah ahli kubur tu akan dapat manfaatnya.
Mereka akan dapatkan dia kebaikannya. Seperti mana yang telah kita dengarkan tadi, insya-Allah ya. Dan besok-besok kita pun jadi ahli kubur, tuan-tuan. Jangan kita ingat kita pergi ziarah kubur. Besok orang pula datang ziarah kubur kita. Anak-anak tak datang, tapi ada orang baik datang. Hadiah Fatihah untuk semua ahli kubur. Ya Allah, dapat aku tempias-tempias. Alhamdulillah. Kalau ada anak kita datang, berapa banyak kalilah anak kita boleh datang. Setahun, sekali, 2 kali, 3 kali. Itu pun dah baguslah tu. Tapi kalau orang lain pun datang, dia datang ziarah mak dia datang ziarah bapak dia, tapi dia pun alhamdulillah baik hati dia. Aku Fatihah untuk semua ahli kubur. Kita pun dapat tepi, alhamdulillah. Jadi kita buat macam tu, insya-Allah besok orang pula buat untuk kita pula. Kita jangan harap anak kita, kalau dapat anak baguslah. Tapi kita buat untuk orang, jangan kelokeklah. Termasuk perkara perkuburan. Al-Fatihah. Kita niat dah hati, ya Allah sampaikanlah pahala untuk semua ahli kubur ni. Masya Allah tuan-tuan ya. Beruntunglah. Kita baca Fatihah itu pun kita dapat untung. Selain daripada yang kita dah dengar tadi, bahawa kalau ada 10,000 lah kuburan di dalam kawasan perkuburan tu, kita baca Fatihah sekali, Allah tuliskan bagi kita 10,000 Fatihah. Kenapa Ustaz? Sebab sebanyak mana orang ahli kubur yang ada yang kau hadiahkan, Allah Ta'ala tuliskan bagi kau pahala. Sebanyak itu pula kau baca Fatihah. Kalau itu nak baca banyak lagi. Banyak lagi bagus. Fatihah, Qul Huwallahu Ahad, Alhaakumut Takatsur. Baca Ayatul Kursi. Yang telah kita sebut tadi. Allahu Akbar. Begitulah dalam riwayat Abdul Aziz Sahibul Al-Khilal meriwayatkan pada sanad pada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang masuk perkarangan perkuburan, bacalah surah Yasin, Allah akan ringankan kepada ahli kubur. Kita pun ziarah kubur mak kita, ayah kita, kita baca surah Yasin, alhamdulillah. Hadiah untuk siapa? Hadiah untuk mak, untuk ayah. Dan pada ahli kubur yang ada di perkuburan ini, ya Allah, siapa? Ustaz, nanti pahala Yasin mak saya kurang pula. Tak ada. Pahala Yasin untuk mak awak samalah seperti mana pahala Yasin itu. Dan seperti itu juga pahala Yasin Allah berikan kepada semua orang ahli kubur yang di mana kau telah niatkan hadiah kepada mereka. Dan dengan niat kau yang baik itu, Allah ringankan ahli kubur Allah. Beruntung tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat amalkan. Dan begitulah Nabi SAW berpesan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin atas orang yang mati kamu. Orang mati ni ada 2. Iaitu yang akan mati, iaitu tengah nazak, tengah sakratul maut dia. Kita bacakan Yasin, ringankan dia punya azab dia, kesusahan dia tu waktu menghadapi sakratul maut. Dan yang sudah mati, kita bacakan Yasin sebagai meringankan mereka dalam kubur mereka dan sebagai hadiah untuk mereka. Dan kita sebut tadi seperti satu dulang yang penuh dengan cahaya yang berwangi-wangian daripada syurga, dibawa datang, ini hadiah daripada keluarga engkau. Allah. Jiran-jiran sebelah tengok jealous. Tapi kita janganlah bagi mereka jealous. Kita pun hadiahkan untuk mereka semua. Dengan bacaan 1 kali Yasin atau 1 kali Fatihah, kita hadiahkan untuk semua mereka. Dan demikian pula Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mendatangkan satu tajuk, apakah waktu yang paling bagus sekali orang tu meninggal? Memang Ustaz, kalau boleh kita nak waktu yang paling best sekali. Waktu apa yang paling best ya? Tapi ini pun takdir Allah, kita boleh minta saja. Iaitu daripada Abu Nuaim, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bertepatan matinya setelah puasa Ramadan, masuk syurga. Masya Allah. Lepas habis Ramadan, 1-2 hari dia pun meninggal. Masya Allah. Baik orang ni, orang yang bagus ni. Lepas puasa komplit dah. Tak sempat puasa, habis Ustaz macam mana? Ramadan lagi dia meninggal. Siapa yang mati dalam bulan Ramadan tak kena azab kubur. Masya Allah. Itu satu kebaikan lagi. Dan demikianlah, siapa yang kebetulan matinya itu selepas dia tunaikan wukuf Arafah. Dah wukuf Arafah. Tak sempat komplit haji dia, meninggal. Tapi dah wukuf Arafah, masuk syurga Nabi kata. Ada orang kata, kesian dia, dia tak sempat habis haji dia dan meninggal. Jawapan kita, beruntung dia. Kenapa? Sebab dia masuk syurga. Masya Allah. Ini cepat sekali. Tak ada soal jawab lagi ni. Ini terus masuk syurga dan Nabi dah jaminan ni. Dan siapa yang kebetulan matinya tu setelah dia memberi sedekah, masuk syurga. Masya Allah. Dia dah sedekah. Dia dah buat baik pada orang. Dia sedekah malam hari.
dia pun meninggal. Allah, memang ahli syurga lah orang ni. Sempat lagi dia bersedekah sebelum dia meninggal. Itu tuan-tuan, itu masa-masa yang terbaik untuk seorang tu. Jadi kita mintalah pada Allah seperti doa yang telah saya juga ajarkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Siapa-siapa yang ingat saya terima pada guru saya almarhum Syekh Saleh Kelantani waktu saya belajar kat Mekah, dia mengajarkan doa, ya Allah, jika kau nak mengambil nyawaku, ambillah setelah tunaikan kewajipanku kepadamu dan tanggungjawabku kepada hamba-hambamu pada pagi Jumaat daripada bulan Ramadan, dalam keadaan aku sujud padamu atau mati syahid di jalanmu dalam kota Mekah atau kota Madinah. Masya Allah, beruntung tuan-tuan ya. Dan begitu juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man mata sa'iman, siapa yang mati dalam keadaan dia berpuasa, dituliskan dia pahala puasa sampai hari kiamat. Dia mati dalam puasa, dia dapat pahala puasa sampai hari kiamat. Mana tiap-tiap hari ni 10 tahun lagi 1000 tahun kiamat, 1000 tahun punya pahala puasa. Kenapa macam tu? Sebab dia niat nak puasa. Dia bila niat nak puasa, tapi dia meninggal. Jadi niat dia tu sudah ada dalam hati dia. Maka dengan itu dikira niat dia tu nak puasa, dituliskan tiap-tiap hari pahala puasa dia sampai hari kiamat. Masya Allah, untungnya bertuahnya. Sebab itulah di antara sebab orang bertanya, kenapa orang yang tak beriman ni dia masuk dalam neraka kekal selama-lamanya? Maka jawab alim ulama, kerana hati dia sudah dalam hati dia dan niat untuk dia kufur kepada Allah. Dia tak mau terima Allah sebagai Tuhannya. Jadi kalau dia hidup 1000 tahun pun macam itulah juga dia. Maka sebegitulah dia punya hukuman dia seperti mana dia mati. Maka begitulah dihukumkan 1000 tahun, 1,000,000 tahun, 9,000,000,000 tahun duduk dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada bertukar iman. Ya Allah, jangan kau terbalikkan iman kami. Ya Allah, matikanlah semua kami dalam iman dan husnul khatimah dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan daripada Abu Nuaim, daripada Jabir radhiyallahu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati pada malam Jumaat atau hari Jumaat, maka dia dilepaskan pada azab kubur. Masya Allah. Siapa yang mati malam Jumaat atau hari Jumaat, dia dilepaskan pada azab kubur. Dan dia akan datang pada hari kiamat, dan di atas dia tu dicop sebagai orang yang syahid. Maka dapat pahala orang syahid. Masya Allah. Dah lepas azab kubur, dapat pula pahala orang syahid. Dan dikeluarkan pada Humaid dalam kitabnya Targhib daripada jalan Sa'ad bin Turaif daripada Abi Ja'far mengatakan, iaitu siapa yang mati pada malam Jumaat, siapa yang mati malam Jumaat, dituliskan bagi dia kelepasan dari api neraka. Siapa yang mati pada malam Jumaat, dituliskan bagi dia kelepasan daripada api neraka. Dan siapa yang mati pada hari Jumaat, dilepaskan dia daripada api neraka. Masya Allah. Pokoknya malam Jumaat atau hari Jumaat, itu memang hari yang paling baik sekali ya. Jadi sini Allah SWT berikan kemudahan untuk orang beriman. Kita doalah. Tak ada orang tahu. Siapa yang tahu? Mungkin doa kita tu Allah kabulkan mati kita hari Jumaat. Ya, kita tak perlu bimbang. Mati itu mesti mati, tapi kita minta mati pada hari the best day, hari yang paling baik, hari Jumaat atau malam Jumaat. Dan kalau kita nak terus dapat masuk ke syurga direct lagi, maka dalam hadis Nabi SAW daripada Imam Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya mengatakan bahawa Abi Umamah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca ayatul kursi pada setiap kali lepas salat fardu, dan tidak adalah yang menegah dia daripada masuk syurga melainkan mati. Maknanya di sini, kalau dia amalkan setiap lepas sembahyang fardu 5 waktu, baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, sampai akhir, maka dia tidak ada yang menghalang daripada syurga melainkan mati. Maknanya kalau dia mati, pup, terus masuk ke syurga. Allah, ini lagi bagus. Amalkan tuan-tuan. Kita minta hari mati Jumaat, tapi kita pun amalkan baca ayatul kursi setiap sembahyang fardu. Sembahyang waktulah. Yang sembahyang sunat tak disuruh lah. Itu ada beberapa hadis lagi. Kita amalkanlah tuan-tuan. Ini Masya Allah. Ini ilmu ni bukan kita mudah nak dapat. Kat kedai, kat pasar tak ada tuan-tuan. Kita nak beli sayur, nak beli ikan, semua kita boleh beli dengan duit. Tapi ilmu ni tak boleh beli dengan duit tuan-tuan. Tuan-tuan datang, tuan-tuan belajar, tuan-tuan dengar, tuan-tuan dapat.
Itulah dia punya rahsia dia punya kebaikan dia. Siapa tak datang, siapa tak dengar, siapa tak ikut, tak ada apa-apalah, rugilah dia, kesian dia. Mati memang dah mesti mati dah. Kita buat persediaan lah. Nak mati yang terbaik, hari malam Jumaat, hari Jumaat. Nak mati yang dapat terus ke syurga, iaitu baca Ayatul Kursi setiap lepas sembahyang fardu, jangan lupa. Dan disebutkan tentang mayat pula dalam kubur. Bab tentang baunya mayat, busuknya mayat itu, dan badan dan anggota yang tak dimakan tanah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bahawa mengatakan bahawa yang pertama sekali yang akan busuk daripada badan manusia, perut dia. Allah. Sebab perut ni tempat tempayan dia, makan segala-gala masuk dalam perut. Jadi yang pertama sekali yang akan busuk ialah perut dia. Allah. Itulah kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi tak apalah, itu memang asal kita pun tanah, balik pada tanah. Tapi roh kita Allah pelihara. Itu saja. Ya, jasad kita balik pada tanah. Ya, itu tak perlu kita bimbang. Ambil ustaz macam mana makan cacing. Itu hukuman Allah sudah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami jadikan kau dan kepada tanah kami balikkan kau. Balik, kita akan balik. Tapi yang hidup kekal ialah kita, roh kita. Roh kita tak mati. Roh kita dari saat Allah jadikan dia daripada alam roh sampai kita berpindah ke dalam alam perut ibu kita, sampai kita sekarang ni, sampai kita mati, sampai yaumul qiyamah, roh kita tetap wujud. Kenapa? Itulah hukuman Allah pada roh. Roh tidak mati. Dan daripada Abu Qilabah mengatakan, tidak ada sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan yang paling baik sekali ialah lebih daripada roh. Roh ni yang paling baik. Ya. Tetapi apabila roh sudah dicabut dari sesuatu, akan menjadi busuk. Pokok ni, tuan-tuan, ya. Pokok apabila dia hidup, segar, cantik, bunga. Tapi bila pokok tu sudah mati, dah kecup, bunga pun dah tak ada lagi, dah terus dah bengkok dah. Itulah kita, tuan-tuan. Tubuh badan kita ni segar, sihat, kuat, cantik, handsome, pretty. Kenapa? Kerana ada roh. Bila roh dah tak ada, itulah kita sebusuk-busuknya Allah. Itulah kita, tuan-tuan. Jadi tak ada apa, nothing to be proud of lah. Tak ada apa nak kita megahkan dengan diri kita, kecantikan kita, kehebatan kita, tak ada. Dikeluarkan daripada Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal insani syai'un illa yabla illa azaman wahidan wa huwa ajbu dzamb." Tidak ada pada tubuh badan manusia melainkan semuanya akan hancur. Melainkan tulang sulbi kita, dia saja yang tak hancur. Tulang sulbi itu apa, Ustaz? Kat hujung kita punya, kita kata tulang belakang kita, penghujung dia sekali, tulang sulbi itu ada dia punya, macam kita kata macam satu dot sikit je, sebesar atom, tak nampak mata kita. Itu tak hancur. Nanti bila yaumul qiyamah, apabila Allah nak bangkitkan kita semua daripada kubur kita, Allah turunkan hujan hidup namanya. Matarul hayah, air yang hidup. Jadi bila kena air itu, kita punya tulang sulbi itu yang tak hancur lagi, dia akan membangun seperti tulang berulang macam pokok. Dia akan jadi tulang-tulang dan terus jadi tubuh badan kita. Itulah dia, tuan-tuan. Itulah kita. Jadi semua kita akan hancur. Melainkan orang yang mati syahid, melainkan para nabi-nabi, itu mereka tidak akan hancur. Dan daripada Abu Daud menceritakan bahawa dan Imam Hakim daripada Aus bin Aus mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyakkanlah kamu berselawat atas aku pada hari Jumaat, maka selawat kamu akan disampaikan kepadaku." Sahabat bertanya, "Rasulullah, apakah sampai pada engkau sedang engkau sudah jadi tanah?" Nabi SAW menjawab, "Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Allah telah haramkan atas bumi memakan jasad para nabi. Para nabi tak hancur jasad dia. Dan bukan nabi saja, ada beberapa golongan lagi. Antaranya juga para aulia, para wali-wali Allah, para syuhada, orang yang mati syahid. Dalam kitab Imam Malik, iaitu Imam Malik, seorang ulama hadis yang besar dan juga mazhab Maliki, beliau telah mengeluarkan daripada sepotong hadis daripada Amr bin bahawa dua sahabat Nabi yang mati syahid dalam perang Uhud, Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr, kedua-dua daripada golongan Ansar, dia dikebumikan dalam satu kubur. Dan kubur ini satu masa ditimpa banjir. Kawasan perkuburan Uhud, siapa-siapa dapat pergi Madinah, perkuburan syuhada Uhud, ditimpa banjir. Jadi air itu jadi macam sungai lalu tepi perkuburan, dan satu perkuburan itu, kuburan dua orang ini terbuka. Jadi apabila setelah banjir,
Maka datanglah orang sahabat-sahabat ataupun orang-orang yang masih hidup lagi pergi ke kuburan tu untuk pindahkan dia. Sebab tempat dia sudah terbuka kubur dia, nak dipindahkan dia, maka tubuh badannya sama macam semalam saja dia meninggal. Masih lagi isi kulit dia, tulang dia, badan dia masih lagi macam semalam dia meninggal. Dan kemudian berkata orang yang meriwayatkan hadis ini, seorang daripada dia, dua orang, seorang daripada itu tangan dia tutup kepada tempat yang luka, tempat luka. Jadilah mati tu tangan dia tutup tempat luka. Maka kawan ini yang baru nak pindahkan ni angkatkan tangan dia. Bila angkat tangan dia, maka tangan tu patah balik lagi. Tutup balik. Tangan dia bergerak. Dalam riwayat hadis lain pula, bila diangkatkan tangan dia, darah keluar. Berdarah lagi. Kemudian ditutupkan balik. Dan baru stop darah dia. Itu selepas berapa tahun? Selepas 46 tahun daripada peristiwa perang Uhud. Masya Allah. Ini orang mati syahid, tuan-tuan. Tak dimakan tanah. Tubuh badan mereka kekal macam tu juga. Darah mereka pun kekal macam orang baru meninggal. Masih lagi berdarah lagi. Subhanallah. Dan besok Yaumul Qiyamah bila mereka dibangkitkan dari kubur, mereka pun masih lagi berdarah lagi. Dan darah mereka lebih wangi pada bau kasturi. Itulah orang yang dinamakan orang mati syahid. Ya, Masya Allah, ya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi, alhamdulillah kita sebenarnya di antara juga orang yang tak dimakan tanah ialah orang yang hafiz Quran. Hafiz Quran, yang soleh, yang jaga hukum agama Allah, dia pun tak akan dimakan oleh tanah. Itu kelebihan, tuan-tuan, ya. Jadi beruntunglah tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau ada anak cucu kita orang yang hafiz Quran, ya. Kalau tak ada ustaz, kita bantu sekolah-sekolah, madrasah-madrasah hafiz Quran. Sekarang banyak, alhamdulillah, di negara jiran kita, di Malaysia, di Indonesia, ya, di negeri Bangladesh, kemudian ada madrasah-madrasah yang hafizul Quran. Kita sedekah, kita bantu. Ada juga madrasah sekarang sedang nak membangun di Malaysia. Mereka pun datang pada saya minta, insya-Allah kalau siapa nak berderma untuk madrasah hafiz Quran. Mereka pun masih kurang lagi dalam 1 juta RM lah, RM. Tak banyak lah RM tu. Tapi ialah kalau siapa nak, sekurang-kurang kita ada saham. Mudah-mudahan dapat barakahnya. Allah pun selamatkan kita dalam kubur kita. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, itulah saja untuk kita pengajian kita. Kitab ini pun nampaknya dah sampai penghujungnya. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dan yang telah pertemukan kita dengan guru kita, iaitu Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Walaupun dia sudah 500 tahun meninggalkan kita, tapi ilmunya masih dapat kita mencedoknya dan memanfaatkan. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari itu akan jadi manfaat untuk kita, insya-Allah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, malam ni jangan lupa malam Jumaat, ya. Kita beramal dan juga insya-Allah malam ni pun ada kuliah saya di Masjid Istighfar pada lepas Isyak jam 9 malam. Siapa ada kelapangan silakan. Dan insya-Allah besok hari Jumaat kita akan ada kuliah lagi, dan kemudian seperti biasa hari Ahad ini insya-Allah 6 September akan saya adakan majlis Maulidir Rasul jam 5 suku waktu kuliah. Dan kita akan mengadakan Maulidir Rasul. Allahumma salli alaihi. Silakanlah tuan-tuan, ini sampai-sampai ke mudah-mudahan kita dapat keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai itu saja untuk kita pada petang ini. Minta maaf banyak dalam penyampaian saya, mungkin ada tersalah kata, tersilap bahasa. Mana yang benar semua daripada Allah, yang salah silap kepada kelemahan saya sendiri. Mari sama-sama kita baca istighfar. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca doa pelindung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك
min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Mari kita baca selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.